awal ni dia buat apa? Ada dia buka, dia minum air. Dia kata air bismillah. Ada kera dia buat macam ni? Tak ada pasal. Tidak dia ronyah-ronyah lepas tu dia tuang air atas kepala. Tu perangai kera. Macam puak ni. Dia duduk depan-depan tu dengar muzik. Duduk. Hey wale. Oi, ustaz macam pi je pun. Saya tak pi, saya bagi contoh lah. Tuan-tuan kata, oi dah. Ustaz macam pi dah. Nak? Tuan-tuan. Tu. Muzik yang keras-keras begitu, dia telan biji dan dia bagi ni satu lagi ni. Dia bagi satu lagi nama dia kondom. Maklum kenal tak kondom ni? Payah nak abang ni. Saya pun nak abang pun rasa susah agak. Nak saya tanya pun tanpa kondom tu apa? Nak abang belon lagi dia kata belon pula. Nak abang payah nak abang. Tapi diberikan pasal apa bagi? Ni dia tulis pula party safety care. Pasal apa dah bagi ni? Agak-agak bah bagi kat hampa kondom satu hampa buat belon. Pum meletup. Tak ada maklum weh. Yang kata perangai kera dengan babi. Babi ni perangai dia apa tuan-tuan? Dia suka tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis. Dalam masa yang sama dia boleh melakukan hubungan seks babi dengan cara-cara dan dengan berbilang-bilang orang. Bilang-bilang pasangan. Babi tu saat dia cucuk tang, saat dia boleh dalam masa. Inilah yang dilakukan oleh manusia. Dia kata ustaz, buat takkan depa nak buat gitu malu Malu orang ramai-ramai. Maklum saya nak abang lagi. Benda nak buat ni berdiri pun boleh. Bukan kata nanti ada tempat tidur buka tak ada depa pi tu pun pakai BRA tadi dah. Jadi untuk memudahkan proses ni nak guna menentang ni kondom ni. Jangan tak tahu beza pula. Sekali awak balik kata anak ni apa ni ada dalam bilik cek ni ada belon mak nganuk kacau lah. Kita tengok nak tampar ni belon ke apa ambil muka kau ni abang ni. Pup meletup ni muka Pak Long. Pak Long dia kata bolok lah. Dia ngaji ni macam kalau nerang tu. Saya tak syok. Orang cerita bila selingan sikit. Maklum di Kuala Nerang tu anak ramai. Orang tak apa kaya pun susah lah. Kemudian bila mai jumpa doktor kata, kena maklum anak per orang dah. Dia kata ada lah ustaz. Jadi doktor ada kat sebelah orang ni hak mengandung pula ni hak ke-12. Dia kata dan kan maklum nak pergi motong lagi nak belah anak lagi. Dia kata tak dan pun Pak Long mu mari selalu buat kena lah. Dia kat pun tak 16 sana. Serta betul ni. Kemudian doktor kata ni saya nak cadang kat Maklum ni dah 12 orang ramai kot. Dia kata kita buat perancang keluarga lah. Dia kata Maklum tak boleh makan ubat. Tak biasa. Dak kan Maklum kau ubat ni nak bagi datang ni Maklum. Ni bagi ni. Maklum balik pi bagi kat Pak Long. Bila Pak Long mari kat Maklum ni lah bagi dia ni. Dia kata nak buat kena. Dia kata bila Pak Long mari, Maklum kata pakai hak ni doktor kata. Tahulah doktor kata tu nak pakai macam mana ni. Ni saya nak tunjuk. Doktor pun buka-buka Maklum tengok ni dia tengok jari saya. Nampak jari saya? Bila Pak Long mai Maklum ambil bubuh macam ni lah ni. Ni macam saya bubuh ni. Dia balik-balik pun laki dia main kata orang harta tak apa banyak ni ataupun orang ni lah orang miskin ni dia anak ramai. Sebab apa lah musim hujan dia tak apa boleh motong dia tak ada kerja lain lah. Tu cerita ni minta maaf tuan kata saya lok lang pula tapi cerita situasi benda ni. Kemudian bila Pak Long dia main dekat dia kata ni sadang ni doktor suruh pakai ni nak tampar belon solah kan dia pun nak buat kena mari bang suruh jari lelaki dia pun suruh jari dia pun bos masuk kan duduk apa semua 2 bulan pula pi berjalan tak larat doktor ngandung pula dah malam ni lah. Doktor kata bukan saya bagi tu suruh Maklum pakai Pak Long pakai bagi lepas tu pakai ke mana macam doktor apa kat Pak Long lah kata suruh jari Pak Long suruh jari Maklum bos lalu lah kata ni mari mengandung pula anak ke-13 tuan-tuan. Allahu akbar. Ni tuan-tuan nak cerita benda ni adakah benda ni bagi saja kan? Tak tuan-tuan. Sebab dia digunakan di dalam program tersebut. Ni perangai babi ni dia suka pitang ni dia cucuk ni tuan-tuan yang ada pada hari ini tuan-tuan. Inilah yang Allah kata iaitu golongan-golongan adalla minkum jibillan katsira. Berapa ramai dah manusia yang dulu-dulu ni yang telah kami sesatkan mereka. Afalam takunu taqilun. Allah tanya pada manusia apakah kamu tidak memikirkannya? Apakah kamu tidak mengambil peringatan atau renungan terhadap umat-umat yang terdahulu yang telah Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka. Bagaimana mungkin tuan-tuan pernah melihat kisah kaum Nabi Lut yang datang mereka itu
yang mana laki-laki buat kerja dengan laki-laki, perempuan buat kerja dengan perempuan yang ada pada masa dulu. Sebab itu Allah tanya pada kita, hampa tak fikir ke? Afalam takunu taqilun? Hampa tak pernah renung-renung fikir ke? Contoh-contoh yang Allah datangkan, bagaimana bumi Sodom itu dicedok dan kemudian ditelungkupkan, memusnahkan manusia. Allah perintah pada Nabi Lut, hang lari. Masa lari jangan beralih tengok belakang. Larilah Nabi Lut, dan isterinya. Tetapi isterinya dia boleh tengok belakang, ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Allah selamatkan Lut yang lari meninggalkan puak-puak negeri Sodom yang ditelungkupkan itu, kecuali isterinya, illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin, yang Allah takdirkan tenggelam bersama dengan puak-puak itu. Tuan-tuan perempuan yang dikasih, banyak contoh yang Al-Quran datangkan pada kita menceritakan akan tingkah laku syaitan dalam menghasut manusia. Antaranya macam itulah. Tiba-tiba kita tahu, sebelum ni tak tahu, dalam hal keadaan kita bersedih, Allah Subhanahu wa taala datangkan panas yang bersangatan. Mai pada masa tu sebelum peristiwa ni Allah dah uji manusia dengan panas yang bersangatan, panas sungguh. Kita duduk di luar panas, masuk dalam rumah pun panas. Kemudian Allah datangkan jerubu yang tak pernah datang di Malaysia, sebelum ni ada. Tetapi jerubu yang mai sebelum ini tuan-tuan, sehingga kan dia menghalang laluan-laluan line internet. Internet pun terganggu dengan jerubu-jerubu. Oh, kita duk kata internet ni tak ada masalah. Rupanya bila mai jerubu, internet ni dia tak boleh nak jalu. Dia diblok oleh jerubu. Tuan-tuan, Allah uji kita. Kecanggihan yang ada pada kita, tuan-tuan, Allah uji dengan benda tu. Kemudian tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, datang pula dalam masa tersebut pesawat dirampas ataupun hilang ataupun tenggelam ataupun tak tahulah. Tak tahu, macam-macam spekulasi orang buat. Dan yang terbaru, Rusia kata ada di Kandahar. Saya pun tak tahu apa benda satu. Kemudian kita pula pada masa itu mengundang kemurkaan Allah. Buat apa? Panggil Raja Bomo. Main dia buat teropong sakti baik. Macam ada teropong? Tak nampak. Dia kata teropong aku buluh. Tuan, mengundang kemurkaan Allah, buat benda khurafat dan syirik tak ada dalam agama. Ini tuan-tuan, Allah kata Allahu Akbar. Banyak benda yang disesatkan oleh syaitan. Syaitan main peranan. Dia kata, alah, hampa doa di masjid, hampa doa bila nak dapat? Dalam masa yang sama diarahkan masjid buat solat hajat, diarahkan masjid untuk buat apa? Solat hajat untuk doa, untuk memohon doa supaya diselamatkan. Dalam masa yang sama tuan-tuan, berlaku program yang mengundang kemurkaan Allah. Ni yang kata tadi ni, wa amma lamatu syaitan fa i'adun bisyarri, yang dikatakan bisikan syaitan itu ajak manusia buat keburukan, buat kedurhakaan, buat program yang mengundang kemurkaan Allah. Tu. Yang kita di masjid ni berdoa kami, ya Allah, ya Allah, kalaulah di laut timbulkanlah, kalau di bumi macam-macam doa. Tetapi tiba-tiba pi panggil mai kawan tu dah mai duk topong tak jumpa, pi panggil pula tu tikak terbang mai duk. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu lagi tak main ni. Ni apa nama? Ni Sudin punya. Tu tikak terbang. Tikak terbang Pi Ramli punya. Satu lagi tak main apa dia ni, cikgu? Yang tak main lagi Bangsi Hikmat Ma'jun Salasah. Main tu keluar main Ma'jun 3 biji. Jumpa. Ni Ma'jun tak main lagi. Dia tak dan main Ma'jun, dia kata tersangkut di antara sempadan 3 negeri. Sangkut tak mana lah. Lah bila orang kata terhempas di lautan Hindi, dia pun pergi teropong dalam laut, panggil mai, balik. Ni tuan-tuan. Ni semua benda-benda mengundang kemurkaan Allah. Sedangkan kita sudah jauh meninggalkan perkara tu cerita dulu-dulu macam tu. Cerita zaman jahiliah manusia orang Melayu dulu ni. Yang duk pi bomo sana, bomo sini, semua bomo ni dulu ni. Lah orang tak mau dah tu. Lah orang mau solat hajat, mohon pada Allah secara berterusan dengan cara ikut syariat. Tapi ada lagi manusia yang mau buat macam ni, tuan-tuan. Ni hak dulu ni. Zaman hak dulu, dia mai balik pada hari ni. Siapa yang mengaruhi syaitan ni? Dia kata daripada hampa doa saja, bila nak jumpa pergi panggil Tok Bomo tu, Raja Bomo. Raja segala Bomo, mai tolong. Tuan-tuan, kita dalam masa yang sama duduk sokong pula, tuan-tuan. Tolong tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Al-Quran Allah kata, syaitan bersumpah di hadapan Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan kata, demi kebesaranmu, demi kehebatanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua ini. Anak-anak Adam ni aku akan semua sesatkan.
Dia kata apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hambamu yang betul-betul ikhlas. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itu pada hari ini kita melihat seperti mana yang dibincangkan oleh Dr. Fathi Yakan, seorang ulama besar daripada Lebanon sana, pernah datang ke Kedah ini sekitar tahun lepas 90-an. Saya secara peribadi pernah bertemu dengan beliau, bersalam dan memeluk dan mencium beliau di pipinya. Waktu saya peluk dia, iaitu waktu terakhir selepas dia bagi khutbah, selepas bagi ceramah, semua orang pakak naik bersalam sampai nak runtuh pentas. Saya kata, aku nak buat macam mana ni? Tak boleh nak salam ramai. Saya tunggu. Tapi dia ni yang kata ni, orang tahu ulama-ulama ni, dia tak berhenti. Tengah orang tu dia pakai belah tu kan. Dah dia tunggu. Siapa nak salam dia tunggu. Sampai last sekali saya tu dengan dia dua orang kawan, saya boleh pergi pegang dia, saya pegang tangan dia, saya cium tangan dia, saya peluk dia, kemudian dia belaga pipi dengan saya, kemudian dia bisik di telinga, dia kata Allahumma ftah alaik, semoga Allah membuka lapangan bagimu. Itu makna dia. Allahu Akbar. Satu ulama doa kat kita, dan hari ini Allah telah mengambil dalam berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini saya bawa pada hari ini pendapat yang dibawa oleh Dr. Fathi Yakan tentang apa yang dikatakan penyusupan syaitan dalam hati manusia ada 7. Ada? Buat 8, 7. 7. Nah. Ada 7, iaitu yang pertama tuan-tuan, iaitu nama dia Al-Ghadabu. Apa dia Ghadabu? Ghadabu ustazah. Apa dia Ghadabu? Ustazah ada akan sini kan? Ada apa dia Ghadabu ustazah? Ustaz pula. Ustaz apa dia ustaz? Dia kata dandan tak mau jadi ustaz. Al-Ghadabu bahasa Arab maknanya marah. Waktu kita sedang marah, maka waktu sedang marah itulah syaitan dia main pam dan dia marah. Macam kita pergi makan kenuri tuan-tuan. Makan kenuri, sudah kita makan, sekejap pukul 3 nak pergi kenuri di Pendang pula. Makan kenuri di di Kuala Nerang, di Padang Nyok. Kita pun makan kenuri, masuk dalam kampung pun semua cari tempat baik parking, sekejap aku senang nak keluar. Pergi makan kenuri, masuk nak makan kenuri pun semua DJ tu pula dah kenal kita. Dia kata ustaz mari dah makan kenuri, lama tak kelik kapung makan kenuri ni. Dia kata molek lah, dia kata salam antar rumah tu, sila ustaz, sila fadhal cakap Arab tu rumah. Nah, orang Melayu ni dia cakap Arab waktu mana? Waktu nak pergi umrah tu haji noh. Tu dia nak pergi Arab. Dia nak pergi Arab tapi haji dah. Dia boleh Arab lama dah. Dia nak pergi apa nama Mekah cakap Arab. Cakap Arab belajar yang boleh apa 3 perkataannya. Sadaqallahul azim, tu boleh. Kan? Sadaqallahul azim, beli duit tak ada. Abang Arab fulus sadaqallahul azim, duit tak ada. Habis. Tu orang Melayu cakap Arab, tuan-tuan. Baik. Jadi masuk kita nak makan kenuri ni tuan-tuan, DJ dia kena dia kata lama dah mu tak klik ustaz. Elok pergi makan. Belok kita duduk nak makan nasi apa nama gulai rias pisang. Nasi itu gulai rias pisang tahu kan? Daging campur dengan umbut pisang tu. Sana panggil rias pisang, sini panggil apa tahu? Batang pisang. Tu dia batang pisang fang. Dalam tu dia panggil rias pisang. Sana lah, sini tak tahu panggil apa. Kita baru nak suap. Dia kata lagu ini ditujukan khas pada ustaz kita yang mari makan nuri, Hindustan. Tu dia. Jenuh sebut nama Ustaz Lutfi Amir. Lagu ditujukan pada Ustaz Hindustan. Ake kuli hoya hoban didar unka hota hai kaisi kahun mein ho yara ye pyar kaise hota hai. Kita pun nak suap laju suap nasi sampai Hindustan. Allahu Akbar, hambuh dah lagu lain, agak-agak lah kan ustaz main makan nuri, buh dah lagu lain, buh zikir ke Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Sedap kita makan ni kalau lagu Hindustan maklum. Kadang-kadang dia selang dengan Uji Rashid pun masalah tak. Kalau hati sudah suka semua indah saja. Hel Amir bila nak makan uji nak makan sama. Jenuh tuan-tuan. DJ tu pun. Tapi bagus juga DJ ni, kalau tak ada DJ masalah tak? Cerita dia lepas tu kita sudah makan kenuri, pipi nak beluak tengok